Salam Jumaat bersama MHI 2 September. Sejauh mana kepentingan tekstil Melayu di peringkat antarabangsa dan ketahui fungsi Yayasan Tenun Pahang Diraja dalam mengangkat tekstil Melayu. Dan kebelakangan ini, tular mengenai kes kehilangan wang dari akaun bank secara tiba-tiba. Soal wang membincangkan tindakan yang dilakukan sekiranya menjadi mangsa. Assalamualaikum, salam Jumaat yang indah bercahaya. Jumaat memberikan barakah untuk kehidupan. Saya Fitri Yahya, menjumpa anda. Dan saya Hazrina Kasim akan menemani anda 1 jam ini. Kita nak bawakan pelbagai perkongsian yang sangat menarik pagi ini. Yang pastinya pagi yang penuh barakah ini juga kami mengharapkan agar segala yang direncanakan anda hari ini berjalan sebaik-baiknya. 1 jam ini kita ada paparan yang menarik, Fat. Ya, termasuk kita nak berkongsi kepada anda berkaitan dengan keindahan tenun. Yang mana bukan senang untuk kita buat tenunan ni. Perlukan kepada kepakaran, latihan yang betul lama, tapi hasilnya memukau indah dan bukan hanya dipuji dalam Malaysia, malah sampai ke peringkat antarabangsa. Selain kita juga nak tinjau tentang isu-isu tentang kewangan. Ya, yang pastinya hari ini dalam segmen Soal Wang kita nak bicarakan tentang kehilangan wang yang menjadi kerisauan dan kebimbangan dalam kalangan pendeposit di negara ini. Sudah tidak ada rasa keselamatan dan juga jaminan sebenarnya simpan di bank juga. Itu dia, boleh hilang. Laporan demi laporan tentang yang kehilangan wang, tapi bila mereka mengadukan kepada pihak bank, tak dapat buat apa. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk keselamatan, sebab ada yang bimbang. Jadi nak simpan di mana? Ada lagi yang sesuai dan selamat. Jadi ini perlu kita ketahui. Kalau ada sebarang soalan, anda boleh komen di Facebook kami. Macam mana pengalaman anda kalau ada? Dan mungkinkah ini kerana ketidakseragaman? Maksud saya, scammer semakin meningkat maju. Tapi pihak bank macam mana untuk tingkatkan tahap cyber security demi keselamatan pengguna-pengguna dan juga pelabur? Dan hari ini kita nak kupas sedalam-dalamnya bersama dengan tetamu istimewa kita pada pagi ini untuk sama-sama kita lihat apakah jalan penyelesaiannya. Kalau difikirkan memang sukar untuk kita menerima keadaan ini, mendengarkan kepada kes-kes yang berlaku daripada peringkat profesional sampailah kepada mereka suri rumah, mereka yang tak ada pengalaman je yang terkena, tapi ini melibatkan mereka yang betul-betul terlibat golongan profesional. Dan kita memanglah kalau nak buat transaksi bank ni perlukan kepada banyak peringkat tak boleh semudah itu. Tapi macam mana boleh juga tembus dan juga duit yang hilang bukan RM1, RM2, ada yang sampai puluh ribu, ratus ribu hanya kerana mereka ni terleka. Dan apakah kerana serapui itu tahap keselamatan pihak bank? Ini perlu kita dalami nanti. Simpan bertahun-tahun lamanya untuk masa depan, untuk pendidikan, untuk membeli aset dan sebagainya, tetapi lesap sekelip mata. Mungkin anda nak tahu sekiranya menjadi mangsa apa yang boleh dilakukan dan bagaimana mungkinkah wang yang hilang itu boleh dikembalikan semula oleh pihak bank. Ini yang akan kita bawakan sekejap lagi. Kalau boleh kita nak balik duit tu kan. Betul. Tapi kalau hilang mungkin RM100 mungkin ada yang redha. Tapi ini libatkan tentang simpanan yang memang susah. Kalau ikutkan transaksi itu macam-macam pelik-pelik lah. Sekali transaksi sampai puluh ribu. Sedangkan ia memerlukan kepada kod-kod tertentu yang dihantar melalui SMS semuanya. Okey, ini perlu kita, sebab bila orang bimbang, panik, jadi mereka akan pindahkan ke situ sini, dan apa yang kita buat untuk keselamatan. Baik, sampai itu kita nak tinjau sebab kita ni dah masuk cuti sekolah. Okay, ramai yang beraktiviti dan nak tinjau juga laporan cuaca bagaimana, nak ke mana sesuai, dan juga amaran-amaran serta kalau nak ke pantai sesuai tak? Ribut kencang ke macam mana? Okay, ini antara memberikan indikator untuk anda. Seluruh negara hari ini menyaksikan berlakunya hujan dan juga ada tempat-tempat yang berlakunya ribut petir. Kalau kita lihat sebenarnya di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, boleh dikatakan setiap negeri ataupun daerah ini mengalami hujan dengan ada 1-2 tempat ribut petir di waktu pagi, petang maupun cuaca malamnya. Jadi kalau ada sebarang aktiviti yang nak dilakukan, Mbak kata Fitri tadi, kalau hujung minggu, esok dan lusa, anda berkefikiran untuk berkelah dan sebagainya, kena tengok cuaca dahulu. Itu dia. Di samping cuaca sekitaran, juga cuaca dalam jiwa juga penting dan kesihatan anda. Sebab sekarang sekejap ni panas, sekejap sejuk kan. Jadi mungkin ada yang demam. Kita tingkatkan imuniti kita untuk keselamatan dan kesejahteraan. Okey, baik. Kita terus nak bawakan kepada anda seperti yang dijanjikan. Pagi ini kita nak bawa sesi pengembaraan tentang warisan kraft yang saya percaya menjadi kebanggaan bukan saja dalam kalangan
kalangan rakyat Malaysia tetapi juga di persada antarabangsa. Kita meraihkan tekstil Melayu dan asyik rasa saya memandang Tuan Bermalu. Assalamualaikum. Itu dia. Asyik rasa saya memandang, Rina. Ya. Tuan datang membawa indah. Inilah yang kita bawakan untuk meraihkan tekstil Melayu, satu pengembaraan. Dan kita nak bersama dengan tetamu yang kita hormati pada pagi ini, Yang Mulia Tengku Puteri Marina Tengku Ibrahim, pemegang amanah Yayasan Tenun Pahang Diraja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan Datuk Zaki Ahmad, ikon yang tak asing lagi, pemegang amanah Yayasan Tenun Pahang Diraja. Banyak pengalaman yang luas tentang industri ini. Baik, pertamanya sekali sebelum kita nak menyentuh lebih lanjut berkenaan kehadiran tetamu istimewa kita pada hari ini nak membawakan tentang Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8, tapi kita nak tahu juga tentang kehebatan seni tekstil Melayu ini, kalau boleh dikongsikan. Silakan. Datuk, bagi saya lah, kita tak boleh nafikan kehebatan tekstil tradisional Melayu. Kerana dengan dengan tidak adanya tekstil tradisional Melayu, tidak adanya Melayu bagi saya. Sebab ini adalah satu-satunya kepunyaan orang Melayu. Pembuatnya pun orang Melayu. Jadi warisan kita. Ini warisan kita. Ya, jadi bagi saya kalau kita fikirkan tekstil tradisional Melayu, kita ingatkan kepada songket, kepada tenunan dan pada batik. Ini adalah tiga komponen yang saya kata yang selalu di dalam fikiran kita dan dalam visual kita, ya. Dan untuk kita ini tadi pengembaraan, ya. Pengembaraan kita adalah daripada tradisional sangat ke moden. Bagi kita yang tradisional ni kita tak boleh dilupakan. Dan kita masih akan sebagai asas, sebagai asasnya kita pakai semua yang kita buat secara pembuatannya adalah secara tradisional. Dan kita ada juga cara-cara yang moden. Penggambarannya adalah dari segi cara-cara membuatnya dan cara-cara motifnya dan keperwarnaannya dan pemakaiannya. Pemakaiannya? Ya. Tengku mungkin dapat komen sikit sebab kita kan makin masuk ke zaman moden kan. Jadi cabaran besar untuk pelihara keaslian ni memang menjadi tanggungjawab lah. Jadi macam mana Yayasan sendiri betul-betul committed dijaga sempurna, ada koleksi yang dapat kita jadikan ilmu? Silakan. Ya, sebab itulah tujuannya kita ada simposium ini, supaya kita boleh berbincang dengan lebih luas traditional tekstil, iaitu the foundation asasnya dulu sebelum kita nak memodernkan untuk mencipta lebih lagi, kita mesti tahu asasnya juga. Jadi apa yang ada di dalam this region, ASEAN semuanya memang ada dia punya persamaan persamaan, banyak persamaan overlapping yang jadi kalau kita faham apa yang ada pada kita, warisan kita, jadi kita akan boleh memajukan traditional tekstil untuk masa depan, untuk generasi baru. Simposium ni ibaratlah mereka ni bertemu, berbincang semua. Berbincang, yang terlibat ni ialah mereka yang betul-betul dalam penggiat seni dan pembuat-pembuat. Sebab saya fikir ada adik guru juga, ya? Ada. Semua ada adik guru daripada Indonesia, daripada setengah negara-negara ASEAN ni. Jadi dia mengenengahkan adik guru mereka juga untuk datang ke sini. Baik. Kabarnya Yayasan Tenun Pahang Diraja ini menjadi tuan rumah untuk acara kali ini. Tapi kalau boleh kita ungkapkan kembali tentang penubuhannya, tentang objektif Yayasan Tenun Pahang Diraja. Silakan Yang Mulia Tengku. Yayasan Tenun Pahang Diraja diasas dan dinaungi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemasyuri Agong. Merupakan salah sebuah entiti di bawah Majlis Kraft sedunia
rantau Asia Pasifik. The World Crafts Council. Dia dikenali sebagai more as the WCC, World Crafts Council. Objektif penubahannya adalah untuk membangunkan industri tenun. Khususnya tenun Pahang Diraja sebagai satu perusahaan kraft warisan yang mampu memperbaiki taraf hidup rakyat dengan mencipta peluang pekerjaan yang seksama bagi para pekerja seni, penenun dan tukang. Itu dia. Kita tengok kan mereka ni yang datang pengalaman lah ke Pekan kan. Melihat mereka ni sebulan dua untuk siapkan material yang hasilnya cukup memukau. Jadi kejayaan di London membuka mata dunia. Pastikan mungkin juga membuat harapan daripada mereka walaupun di penjara tetapi hasilnya dengan didikan, dengan latihan mampu untuk membuka persaudaraan antarabangsa. Kerana melihat ini satu kejayaan yang betul mengagumkan itu. Kita adakan pameran di London, di London Craft Week dan kita banggalah sebab seramai dekat dengan 2,000 orang datang ke HiCom Malaysia untuk melihat kecantikan kain tenun kita dan apa yang the awe membuat orang tergamun, terpegun dengan kain-kain ini adalah sebab yang pembuatnya adalah panduan kita dan yang mengajarnya adalah warden kita. Itu yang membuat semua orang jadi terkejut dengan kita punya kebolehan dari Malaysia. Dan yang saya tahu juga di UK pihak penjara mereka juga nak mengikut kita. Cara kita membuat kita punya how we do it kan, macam mana kita membuat banduan-banduan kita jadi mahir di dalam tenunan Pahang Diraja ni. Dan bukannya mahir saja sebab perwarnaan kain dia, motif dia semualah hebat sekali. Itu dia. Kita kena ambil kesempatan untuk berkenalan dengan material yang dibawa di depan ini. Kabarnya dari penjara penur. Tetapi semangat Tuanku Raja Permaisuri membagi satu inspiration kepada penenun-penenun di sana sebab Tuanku selalu berangkat. Berangkat untuk Cimaduli untuk melihat kerja-kerja yang dilakukan. Betul. Okay, baik. Kalau Tengku sendiri yang mana menjadi kegemaran? Semuanya cantik. Hanya kita bila dah pakai itu kita akan stylekan sendirilah. Yang pakai ini buatan Cik Minah Sayang. Buatan company beragi. Teknik beragi. Like cotton. Datuk punya? Saya punya teknik sapuan. Bercolek. Dengan colek. Ada colek. Yang ada ini yang susah ni nak colek ni. Ni teknik sapuan. Kita tengok macam ini. Yang ni pun teknik sapuan juga. Ada it's not sapuan juga kan. Kalau kita lihat ada kehalusan kan. Kehalusan yang sangat dalam. Jadi adakah ini yang menyebabkan dia berada di kelas yang tersendiri? Memang halus. Makin lama kita berusaha dengan tekstil tenunan ini, saya nampak banyak bezanya daripada yang dulu. Orang suka pakai sebab halus sangat. Dia lembut. Lembut. Dia lembut. Jadi kalau katakan songket tu cantik, itu kita punya our songket kita raja kata pakaian raja. Pakaian apa is not what do you call textile? Bangsawan. Bangsawan kita tetapi dengan adanya tenunan Pahang Diraja ni kita dapat memakai kain-kain yang lembut dan juga mendapatkan dia punya teknik-teknik dia. Kita boleh pakai dan boleh melihat dia sebagai satu kehebatan orang-orang Melayu kita. Jadi simposium ini akan menghimpunkan penggiat-penggiat yang cemerlang. Mungkin dapat diperincikan lagi bila akan berlangsung dan juga mungkin apa matlamat yang ingin dicapai seterusnya. Satu platform berpeluang untuk berkongsi maklumat, fikiran dalam bidang tekstil. Bila kita mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam untuk rakyat Malaysia dan rakyat-rakyat yang daripada luar, jadi kita boleh menunjuk kepada
peserta-peserta yang kita punya yang tekstil yang tinggi mutunya. Maka berlangsung pada 25 hingga yang sebenar hingga 1 bulan. Tapi ramai yang akan keluar daripada 30 bulan. Dan kita ada ni sebagai didaftarkan sebagai residential punya ni lah, untuk duduk di hotel tu selama 5 hari, 5 malam 6 hari. Dan kita ada package yang bernama beragi, package ikat, package tenun. Dan ini kita panggil lah pada orang ramai, kita war-war kepada orang ramai supaya dapat datang dan dapat mendaftar kalau sekiranya minat untuk menghadiri simposium ini yang 19 pembentangan kertas akan diadakan. Dan daripada berbagai-bagai pembentang kertas itu daripada seluruh ASEAN, negara-negara ASEAN, dan juga daripada negara Kanada dan Netherlands dan India juga. Jadi Malaysia bersedia untuk menyambut tetamu yang hebat untuk membawa perkongsian menarik. Dan peserta-peserta daripada luar negara pun akan hadir juga. Dan mungkin akhir sekali harapan Yang Mulia Tengku terhadap penganjuran simposium pada kali ini memandangkan kita sebagai tuan rumah. Untuk dimaklumat dan disebarkan kepada rakyat Malaysia yang tekstil kita ni memang cantik. Dan mungkin sedikit daripada Datuk. Kami wawarkan pada orang ramai supaya datang kepada simposium ini daripada hari 26 hingga ke 1 bulan atau 30 bulan September. Mereka tak perlu datang, tak perlu menghadiri simposium, tapi mereka dapat melihat pameran kita dan juga jualan. Jadi orang ramai boleh datang. Itu percuma. Jadi kita ramai-ramai boleh datang. Baik. Itu dia. Jadi bila sebut tentang tenun ini, tetamu kita berkobar-kobar semangat sebab jiwa dan perjuangan mereka sepanjang waktu. Sebut tentang tenunnya, automatik akan rasa getarannya yang indah sekali. Yang Mulia Tengku Puteri Marina Tengku Ibrahim, pemegang amanah Yayasan Tenun Pahang Diraja, dan juga Datuk Zaki Ahmad, pemegang amanah Yayasan Tenun Pahang Diraja, bersama berkongsi tentang simposium. Moga-moga dapat menjulang tinggi martabat tenun ini ke peringkat yang sungguh indah. Terima kasih. Dan pastinya kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti dalam segmen Soal Wang, kita nak bicarakan tentang wang hilang dari bank. Apa tindakan selanjutnya? Selepas ini di NHR. Sejak kebelakangan ini, isu wang hilang dari akaun bank seseorang semakin tular dan hangat diperkatakan. Apatah lagi jika wang yang hilang itu nilainya besar dan simpanannya dikumpul sejak sekian lama. Menyangkakan bank adalah tempat simpanan yang paling selamat, tetapi apakan daya. Tindakan pertama setiap kali kehilangan wang pastinya laporan polis yang didahulukan. Apakah punca bagi kehilangan ini? Adakah disebabkan telefon digodam atau skamer, iaitu penipu dengan helah mereka, atau apakah sebenarnya? Bagi Penur Lilinati Muhammad Nordin, 50 tahun, kehilangan wang dari akaunnya bernilai lebih RM11,000 amatlah menyedihkan. Kejadian pada 26 Julai lalu berlaku secara tiba-tiba dengan 2 transaksi pengeluaran tanpa pengetahuannya. Saya dapati duit saya sebanyak RM11,668 hilang. Kejadian ini berlaku dalam pukul 3.46 petang, di mana tiba-tiba 2 transaksi keluar, RM5,834, RM5,834, total RM11,668. Saya terus ke balai polis yang berdekatan, dekat-dekat nak maghrib tu saya terus pergi, saya buat laporan polis. Yang mengatakan tiba-tiba dalam internet banking saya kosong, tak ada, zero. So, untuk menghubungi pihak bank memang impossible. Line dia orang memang susah nak dapat. So, kepada keesokan harinya, saya terus pergi ke bank mengadu yang duit saya hilang. Mereka suruh saya hubungi HQ, Cyber Security, dan diorang akan call saya. So, diorang interview saya online.
Saya sedih cara diorang cakap, cara diorang interview saya seolah-olah saya ni scammer. Mereka macam nak saya mengaku yang saya ni beli barangan online, beli barangan dalam talian, seolah saya tekan link. So saya cakap, saya menegaskan bahawa saya tidak membuat apa-apa. Lagipun company account, bukan personal account. Company account mana boleh saya wenang-wenang saya nak beli apa-apa, saya nak tekan apa-apa, kan? Paling jauh pun saya beli flight ticket, hotel. I travel a lot. Jadi maklum balas yang diorang bagi pada saya ialah saya memberi OTP ataupun tag number, sedangkan saya tak terima sebarang SMS, saya tak menerima sebarang panggilan. Bila saya bertanya lagi, kredit limit satu hari 3,000. Macam mana diorang boleh keluarkan terus 5,008 dalam masa berapa saat? Diorang mengatakan yang saya increase my credit limit supaya saya bagi. Saya tak buat. Tindakan yang seterusnya ialah saya buat report kepada Bank Negara dan juga polis, iaitu saya proceed kepada commercial crime, polis untuk siasat, sebab saya rasa saya teraniaya. Saya tak tahu scammer mana yang buat macam ni. Dan harapan saya juga ialah benda ni janganlah berlaku kepada orang-orang lain, adik-adik lain, sahabat-sahabat yang lain, sebab saya tahu it's not easy to earn. This is our hard, sweat and tears money. Okay, bukan senang nak cari rezeki, tiba-tiba dalam sekelip mata kosong. Baik, itu anda dengarkan tentang kisah seorang mangsa yang pastinya cukup panik dan juga risau dengan keadaan yang berlaku ketika ini. Namun inilah hakikatnya penipuan cyber dalam kalangan scammer ini sendiri yang licik memperdaya wang pendeposit ataupun pelanggan sama ada di institusi kewangan mahupun di bank komersial. Mungkin kita hilang punca, kita panik, tidak tahu apa yang ingin dilakukan. Cukupkah sekadar membuat laporan kepada pihak PDRM atau bagaimana? Adakah jaminan daripada pihak perbankan sendiri untuk memulangkan semula atau kita dapat kembali wang yang telah hilang? Ini yang kita nak bawakan dalam segmen Soal Wang pada pagi ini, dan untuk itu secara dalam talian kita akan bersama dengan tetamu istimewa Malaysia hari ini, iaitu saya nak perkenalkan, ini dia Profesor Dr. Zarina Syukur, merupakan pensyarah Pusat Kajian Keselamatan Cyber Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum, Prof. Apa khabar? Waalaikumsalam, Rina. Khabar baik. Baik, terima kasih Prof. Walaupun sibuk ketika ini dengan urusan kerja, tetapi masih lagi memberi ruang kepada Malaysia hari ini untuk kita bincangkan secara mendalam berkenaan dengan wang hilang dari bank ini. Sebelum kita nak cerita lebih lanjut tindakan yang perlu dilakukan oleh mangsa, terlebih dahulu kita melihat, Prof, bahawa jenayah scammer ini semakin membimbangkan daripada satu kes kepada kes yang lain, dari seorang mangsa kepada individu-individu lain yang juga terjerat menjadi mangsa mereka. Prof, kenapa ataupun apakah faktor yang menyebabkan situasi ini berlaku masih berlarutan, Prof? Di mana silapnya? Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih juga menjemput kita lah ya untuk membincangkan hal ini, dan terima kasih kepada MHI juga mengambil berat akan situasi ini. Dia kalau dalam apa ini orang panggil security chain itu, yang bahagian paling lemah sekali, bahagian paling lemah sekali adalah manusia. Jadi attack itu biasanya dekat manusia lah yang kena. Teknologi semua dah bagus dah. Dia security bagus tu makna bukanlah sempurna, tapi dicuba ya, pihak-pihak teknikal ni cuba membuat pengukuhan kepada sistem-sistem mereka. Tapi ada satu bahagian yang paling lemah sekali, iaitulah kita panggil ni, kita ni lah manusia. Tapi manusia ni dia kalau kita dah terkena sekali, kita ingat kan, kita boleh ingat. Tetapi nanti terkena pula dengan orang lain, orang yang belum kena. So orang itu pula sedar, tapi orang yang belum kena, dia tidak aware, tidak takut, tidak rasa mungkin tidak kena dekat saya. Termasuk saya lah juga, katakan dia. Dia kena dekat kita atau tidak. Jadi saya tak ingat soalannya tadi. Jadi bila kita kata kenapa dia asyik berlaku, memang
hancurlah kita rasa hati ni dengar orang yang kena kan. Kita merasai bukan mudah nak mengumpul duit. Orang yang banyak duit juta berbilion tak apa. Kita ni kadang 1,000, 2,000, ya, 10,000 sangat banyak bagi kita. So bila terkena tu itu ialah real ya. Yang real dan boleh berlaku. Bukan tidak munasabah berlaku, boleh berlaku. Sebabnya tadi itu kelemahan kita sebagai manusia tadi. Baik, Prof. Sebenarnya kalau kita lihat, bukan saja kelemahan manusia, difikirkan sekarang ini kita menyediakan masyarakat, peralihan masyarakat tanpa tunai, cashless society. Tetapi situasi ataupun fenomena ini berlaku, adakah juga kita boleh menyalahkan sistem teknologi yang ketika ini? Di mana kalau boleh kita kongsikan dari segi kelompongan ataupun kelumpuhannya, Prof? Okey. Kalau kita lihat IT secara umum lah, sebelum teknologi ya, kita lihat sebelum security, kita lihat teknologi secara umum ataupun IT ni, atau bahasa lainnya kita panggil software lah, perisian ya. Ia adalah satu benda yang kalau ada orang panggil tagline dia never settle. Ya, perisian itu never settle. Ya. Software ya, dia sentiasa perlu diperkukuhkan dari masa ke semasa. Bila kita perkukuhkan, satu pihak lagi yang bahagian skamer ke apa akan mencari ruang. Itu kerja dia pula. Dia mencari ruang setiap masa. So, satu pihak mengukuhkan, satu pihak mencari lagi ruang untuk menembusi sistem ini. Satu ruang mengukuh. Dan perkara ini sentiasa berlaku. Ini dengan dengan zaman sekarang ni semuanya online, semuanya dalam satu telefon, semuanya dalam satu peranti mudah alih. Tempat kita bermain, di sini tempat kita membeli belah, di sini juga pintu bank kita. Pintu bank kita ni ada dekat sini. Jadi maknanya pihak-pihak itu sentiasa, saya tidak boleh mengatakan tidak ada pengukuhan di satu pihak, kajian, research, penyelidikan dilakukan untuk mengukuhkan. Tetapi pada masa yang sama, kepandaian skamer ini dia sentiasa mencuba untuk mencari ruang-ruang tersebut. Prof, kalau kita lihat sebenarnya bila kita simpan wang di bank, itu maksudnya kita percaya dengan sistem keselamatan perbankan itu sendiri. Bila berlaku dengan situasi ini, bagaimana? Adakah boleh kita salahkan pihak bank di atas kehilangan wang kita, Prof? Cabarlah soalan tu. Saya risau juga nak jawab ya. Bila berlaku kehilangan, dia siasatan akan berlangsung. Ya, siasatan akan berlangsung. Daripada segi siasatan itu untuk melihatlah, untuk trace apa yang berlaku. Okey. Tapi di satu pihak, katalah pergi dekat pihak bank tadi yang menyediakan perkhidmatan atas talian, kita tengok ya dia punya terma dan syarat dia. Kita boleh tengok terma. Kadang kita jarang baca terma dan syarat bilik ni kan. Kita boleh tengok terma dan syarat, memang kita dapati banyak perkara-perkara ialah atas kita. Ya. Baca terma dan syarat, kita dapat perkara itu atas kita pengguna. Minta menjaga kita punya maklumat dan sebagainya atas tanggungjawab kita semua ya. Bank juga ada atas bahagian mereka juga ya. Cumanya kadang-kadang kita macam tak munasabah lah sebagai orang awam kan. Kadang kita tambah rasa tak munasabah. Takkan semudah itu ya. Dengan AI, dengan apa itu sekarang ni IR4, dengan segala teknologi, takkan dia tidak berhebat juga kan. Yang itu menjadi sebagai masyarakat awam pasti kita pun tertanya-tanya. Kita ada drone, ada apa, takkanlah benda ini tak boleh selesai. Itu kita sebagai masyarakat awam melihat. Jadi kita dari segi kita ingin mendengar respon sebenarnya dari pihak satu lagi. Mungkin pihak satu lagi sedang berusaha mengupgrade dan menyiasat dan memperkukuhkan. Tetapi cumanya kita di pihak satu lagi kita mengetahuinya. Jadi kita menimbulkan kerisauan kepada kita lah, kepada masyarakat. Rasa risau itu harus ditangani. Okey, Prof. Baru-baru ini dalam laporan media menyebut tentang kerajaan mengarahkan pihak bank sendiri untuk bertanggungjawab di atas kehilangan wang simpanan pendeposit ini. Jadi bagaimana? Adakah ianya menjadi tanggungjawab pihak bank, Prof? Saya nak lihat dia macam dua situasi lah ni ya.
kalau kita kata letak pada bank sepenuhnya, mungkin ada pihak-pihak yang sebenarnya dia yang salah tapi dia kata ada scammer ya. Mungkin dia yang telah melakukan. Kemungkinan. Tetapi ada yang real ya, yang benar bukan dia lakukan ya. Maklumatnya telah dicuri ya. So itu lagi satu situasi. Jadi untuk kita letakkan sepenuhnya masalah itu kepada bank, bagi saya tidak adil juga. Tetapi sepenuhnya kepada kepada mangsa, tidak adil juga ya. Jadi dekat situlah siasatan perlu ada dan bank juga harus ada empati ya. Bank harus ada empati untuk menangani masalah ini dan juga iltizam ya, bersungguh-sungguh untuk menangani masalah ini. Bagi saya bukan bank sahaja, semua pihak dari sebab ini kena bersamalah ya, termasuk masyarakat keseluruhannya. Ya. Kita kena bergerak bersamalah, tidak boleh kata bank saja kena bergerak ya. Bagi saya kita ada universiti boleh juga diminta untuk bekerja sama. Mungkin kalau dibenarkan. Kita ada masyarakat sekarang ni satu maklumat itu bila seorang terkena nak sampaikan dengan cepat ya. Memang ada kita lihat di PDRM ada dia punya website untuk kita cek satu akaun itu akaun yang sah ke atau akaun yang diragui, boleh cek. Tetapi kadang-kadang nak pergi sampai ke website itu pun kita tak tahu sangat. Awam-awam tak tahu sangat ya. Kadang-kadang kita tahu sana sini sikit ya. Jadi satu bahagian untuk orang awam ini awareness itu saya rasa perlu dan kenalah berbual ya, kena sentiasa berbual. Sebab saya kadang-kadang ada pattern juga dahululah ya yang scammer telefon ni dulu kita ada pattern yang mana jarang bersembang dengan kawan kan, jarang membaca surat khabar, jarang mendengar mesej-mesej daripada televisyen macam MHI ni kan. Jadi yang terkecil itu ada juga ini dari skema ya, boleh terkena. Itu social engineering lah. Okey. Ya. Baik Prof, sebelum kita berakhir mungkin Prof ada nasihatlah kepada semua penonton Malaysia hari ini secara ringkas. Sebenarnya saya percaya bukan saja yang menjadi mangsa tetapi kami juga turut merasa tempiasnya, rasa takut sekarang ni Prof. Apa mungkin nasihat Prof kepada mereka semua? Saya rasa yang penting sekali ni saya tunjukkan ni ya, ini peranti mudah halih kita ni jangan kita buat main. Jangan kita rasa relax saja. Ini hanyalah telefon, kita membayarkan ini sebagai telefon ya, atau ini ialah pintu masuk bank kita. Kalau kita letak sama. Unless kita ada dua. Kalau kita ada dua device tak apa, tapi kalau ada satu mesti sedar ini pintu masuk bank kita. Mesti jaga betul-betul ya. Tidak semudah itu kita klik apa sahaja, tangan kita tu kadang lebih laju daripada kepala. Kita klik laju lagi daripada kepala kita ya. Jadi kita latih diri. Ini sangat kritikal. Sekarang ini sangat kritikal. Kadang-kadang adalah kehidupan kita. Ya. Maklumatnya semua ada di sini. Itu saya kata ini pintu bank kita. Ya. Itu nasihat yang am lah, sebab yang detail tu jangan klik itu, jangan ini, jangan download itu, yang ini itu dah detail ya. Kita buat secara am dengan melihat dahulu. Baik Prof, terima kasih untuk nasihat tersebut. Pastinya yang menjadi pintu masuk kepada laluan bank kita ini perlu dijaga, perlu berhati-hati dengan setiap mesej yang diterima. Kami nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Dr. Zarina Syukur, pensyarah Pusat Kajian Keselamatan Cyber Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan pastinya kita harus mengambil iktibar di setiap isu yang berlaku ini. Mudah-mudahan kita juga tidak menjadi mangsanya. Kita nak berehat seketika, sekembali nanti bersama dengan Fetri Yahya untuk pengisian kerohanian pada hari ini. Masih dalam aroma indah Jumaat yang permai bahagia, kita nak berkongsi tentang madat lahir generasi hufaz yang profesional, bagaimana untuk menggerakkannya ke peringkat tinggi. Dan bersama dengan Ustaz Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof, pengarah urusan madat. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum. Itu dia anak muda yang berwawasan ingin melahirkan generasi yang beriman, hufaz yang profesional. Namun bagaimana perkembangan dalam usaha untuk menggerakkan, kita perlukan juga pada dana saya realistiknya. Jadi macam mana melihat ini perkembangan latar belakangnya yang begitu membangun? Ya. Okey, baik. Alhamdulillah dari segi yang fokus keutamaan kita sekarang adalah pada untuk mempersiapkan masjid lah. Sekarang dah masuk 42% untuk minggu lepas. Dan kita dah masuk tingkat yang pertama lah. Jadi dijangka siap Fitri kalau tak ada arang melintang, kalau cuaca dalam keadaan yang maintain baik macam inilah, cuaca yang soleh macam ni insya-Allah, sekitar bulan 3 tahun depan lah sebelum Ramadan. Jadi tahun depan tu Fitri dah siap-siap lah untuk kita jemput sebagai imam lah di insya-Allah, mudah-mudahan. Dia sebenarnya dia memberi manfaat juga kepada masyarakat sekitar ya. Ya, sebab dalam Masjid Fitri kita akan ada hotel 22 katil, Cube Hotel, dan kita ada pusat pengurusan jenazah terbesar di Kedah. Dan yang ketiga ada playground kanak-kanak. Maksudnya Fitri bawa anak-anak pergi sembahyang kat depan, anak tinggal dalam nursery. So tak ada lah nanti dia lari depan untuk imam, dia tarik kain untuk imam ke apa, jenuh kita kan. Jadi memudahkanlah dari masjid yang saya rasa sangat friendly to semua daripada lapisan jadi masyarakat. Juga bila ada hotel tu menggalakkan musafir juga ya, memang 24 hours masjid kita buka 24 jam. Tengok dalam gambar tu memang dia tak tutup lah 24 jam. Kalau orang takut isu nanti kecurian lah, keselamatan, kita kata kedai mamak beribu biji buka siap malam 24 jam, tak ada pun kedai mamak kena colek kan. Jadi kita nak manfaatkan masjid pun boleh buat 24 jam. Ustaz, sebab Quran ni kan anda boleh buat main-main. Kadang orang nak jadi anak dia manusia ke hantar ke situ kan. Tapi kita ni betul-betul ada pilihan jugalah ya, supaya nanti roh itu dapat sampai mengimarahkan di masjid. Baik, macam di Madat kita ada Mahat Integrasi Madat. Di masjid kita di sebelahnya ada Tafiz yang sekarang dah beroperasi, ada tahun yang ketiga. Alhamdulillah, pemilihan dia simple ya Fitri. Syarat dia mesti budak tu yang nak menghafal, bukan mak ayah. Kadang-kadang mak ayah ni beria nak anak hafal Quran. Kan? Quran ni tak wajib dihafal, tapi Wan dah hafal, dia kena jaga. Sebab tu jangan paksa anak-anak, cuba communicate dengan anak bagi elok, datangkan minat daripada dia. Macam pelajar kita memang totally solid, semua yang dia orang nak hafal sendiri. Walaupun daripada zero knowledge daripada Quran, yang tu yang kita perlukanlah semangat. Ini gambaran suasana saya. Ya, ni pelajar-pelajar kita lah. Sekeliling pun nampak tenang ya, membahagiakan ya, kehijauan semua. Teknik khas karantina, mungkin ada yang baru dengar, jadi apa mungkin sahabat ringkas? Baik, teknik khas karantina ni dah lama di Indonesia dan mereka dah lahirkan lebih daripada 30,000 graduan hufaz Al-Quran. Jadi kita pergi ambil dan buat MOU dengan mereka dan cuma kita olah bersesuaian dengan silibus pendidikan kita. Sebab budak-budak kita ni mungkin tak sama dengan Indonesia yang lebih tough dalam pendidikan mereka. Maka alhamdulillah daripada teknik ni kita dah mencapai 100% pelajar kita tahun 2020 yang dah habis hafalan 30 juzuk Al-Quran, termasuk Fitri 8 pelajar yang masuk belajar alif bata. Daripada kata ustaz masuk dah pandai tak? 8 pelajar kita ambil ni memang masuk tu alif bata, belajar daripada awal, masuk kelas tahsin. 3-6 bulan barulah mereka mula menghafal dan lepas 2 tahun mereka habis 30 juzuk. So Fitri pun boleh jadi al-hafiz insya-Allah kalau kena dengan teknik yang betul insya-Allah. Saya kena alif bata balik lah supaya betul. Dah Fitri dah kira dah. Ustaz, permohonan sampai 5,000 ya. Jadi macam mana bab keinginan masyarakat untuk dekatkan diri dengan Quran ni? Jadi kita pun nak beri peluang, apa perancangan? Ya. Baik, dari segi untuk 2022 kita tak buat apa-apa iklan Fitri. Tapi alhamdulillah Allah bagi hampir 6,000 permohonan untuk 2022 sahaja untuk nak masuk. Sebabkan satu di Madat sebenarnya kita tak kenakan apa-apa iuran, free of charge. Pada segi itu adalah pendidikan yang kita boleh untuk kita bantu anak-anak ini. Bila 6,000 permohonan yang duka cita je untuk tahun ni kita hanya boleh ambil 15 orang saja. 15. Yang awal tahun hari itulah. Jadi itu yang kita agak ralat sebab kita fokus kepada kualiti daripada kuantiti. Dan sebab apa di tempat kita juga ada dietitian. Kita jaga pemakanan budak. Budak tak makan gula putih langsung. Dan mereka hanya ada cheat day pada hari Jumaat. Kita tak benarkan makanan luar. Jadi pemakanan memang pemakanan yang sangat kita jagalah untuk pelajar. Sebab kalau nak kurus ada cara makan, nak gemuk cara makan, takkan hafal Quran tak ada cara makan. Memang makan ikut suka aja. Lebih pada tong sampah budak-budak kadang-kadang. Maka kena wajib jaga pemakanan sebab itu adalah asas yang pertama yang Nabi kata wa anjismihi fima lahu jasad dan tubuh badan. Sebab tu saya tanya awak, hang tak makan ni, lara ni tak makan. Ada juga mereka dah terbiasa ya dengan teman-teman yang baik. Jadi Ustaz yakin dengan tempoh yang agak terhad ni dapat dibangunkan sebuah madrasah ilmu untuk masyarakat. Ya. Baik, kita sangat committed lah sebab dalam tempoh 3 tahun kita beroperasi ni pun alhamdulillah kita dah boleh bangunkan 13 ekar tanah. Tafiz dah 2 fasa kita siapkan. Kita nak siapkan lagi 1 fasa untuk buat asrama dan bangunan baru. At least kita boleh ada kemasukan dalam 200 ke 300 orang pelajar untuk tahun 2024 insya-Allah mudah-mudahan. Sebabkan permohonan kita yakin semakin bertambah
daripada 6,000 mungkin jadi 10,000. Ini maklumat ya. Jadi itu dalam maklumat yang kita bolehlah boleh ke madatcenter.com. Dalam tu ada semua perkembangan, Fitri. Dan siapa yang mungkin yang nak tengok diet pelajar boleh ambil dalam tu secara percuma ke website kita. Boleh ambil lah, buat di rumah masing-masing lah. Nak main duduk di madat tak celui dah kan, tak ada ruang dah. Jadi boleh pergi ke website dan tengok semua perkembangan. Kita ada rumah kucing, kita ada rumah warga emas, kita ada pembol, kita ada masjid, dan semua itu manfaat yang kita akan bagi balik kepada masyarakat lah. Semoga menjadi Ustaz wangian serbari untuk masyarakat ya, menjadi teras penting, menjadi penyebar kepada dakwah dan kebaikan Rahsia Rabbani. Ada e-book juga ya? Siapa yang menyumbang, tuan-tuan tak menyumbang pun tak apa. Kok dia kata Ustaz habis dah duit Ustaz, beli handphone baru, beli pulut dakap semua, tak ada masalah. E-book tu ada 42 e-book secara percuma. Tuan-tuan baca sampai lebam, tuan-tuan. Kita dah tolong tulis dah, tuan-tuan nak tolong baca aja. Kalau baca pun malas kira sadaqallahul azim lah. Maka ambil manfaat. Walaupun tak ada duit pun tuan-tuan berhubung dengan nombor tu, kata Ustaz duit tak ada buku saja. Ambil je lah. Sekadar manfaat hadiah hari Jumaat ni. Jadi sebelum tuan-tuan nak memberi, kita memberi dulu agar kita saling menumpang pahala dan kebaikan dunia akhirat, insya-Allah. Itu dia. Terpun lama tak dengar Ustaz ceramah lah. Ini terubat rindu kepada semua yang dagakan perkongsi daripada Ustaz Muhammad Yaakob Isra Muhammad Yusof, pengarah urusan Madat, untuk memberikan anda satu peluang untuk sama-sama membina taman-taman ilmu yang bahagia untuk syurga, insya-Allah. Baik, nanti kita banyak lagi perkongsian untuk anda, termasuk industri halal yang pasti memberikan impak pada ekonomi dan juga sanubari selepas ini di MHI. Baik, kita terus nak bawakan perhatian anda berkenaan dengan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2022. Untuk itu kita bersama dengan tetamu istimewa kita, Datuk Muhammad Mustafa Abdul Aziz selaku Ketua Pegawai Eksekutifnya. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, sihat. Okey, Datuk, kita terus nak bercerita tentang MIHAS ini. Mungkin pertamanya Datuk boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana tercetusnya MIHAS sehingga ke hari ini menjadi satu pameran halal terbesar di dunia. Terima kasih Cik Rina dan juga MHI dan TV3 kerana menjemput saya pada pagi ini. Sejarah MIHAS ni bermula pada tahun 2004, di mana ketika itu ianya lebih menumpukan kepada segmen pengguna. Dan pada tahun 2005 ketika itu Matrix berkolaborasi dengan penganjur MIHAS, di mana kita membawa lebih kurang 75 pembeli ataupun pengimport daripada luar negeri, tetapi masih memfokuskan kepada segmen pengguna di Malaysia. Dan seterusnya pada tahun 2007, Matrix telah berkolaborasi dengan syarikat penganjur dan di situ kita telah mewujudkan dua komponen di dalam MIHAS, iaitu satu pameran dan keduanya kita panggil program penyumberan antarabangsa, iaitu International Sourcing Program. Di mana kita membawa pengimport dan pembeli daripada luar negara dan juga kita adakan pameran dan kita padankan dengan syarikat-syarikat di Malaysia untuk mereka bertemu dan berbincang. Dan seterusnya pada 2009 Matrix mengambil alih pameran MIHAS ini dan ketika itulah MIHAS dijadikan satu jenama antarabangsa, di mana ketika itu kita tidak lagi memfokus kepada segmen pengguna tetapi kepada pedagang-pedagang. Dan pameran tersebut MIHAS telah dilaksanakan daripada 2009 itu sampailah 2019. Dan ketika itu pada 2017, kalau boleh kongsikan pengalaman kami, Cik Rina dan juga penonton, Matrix telah dianugerah sebagai the largest halal trade fair in Malaysia by Malaysia Book of Records pada 2017. Itu satu pengiktirafan yang cukup besar bagi kami. Dan pada 2019, kami juga telah mendapat pengiktirafan daripada Masios, iaitu mengiktiraf MIHAS sebagai the best Malaysia iconic event. Dan bila mana pandemik melanda dunia pada 2020, Matrix tidak memutuskan hubungan di antara pengeksport Malaysia dan juga pembeli. Di situ kami mewujudkan satu program dipanggil e-Biz Match untuk tidak memutuskan hubungan di antara pengimport dan pengeksport Malaysia. Dan seterusnya pada 2021, di situ kita memulakan pendigitalan. Agenda pendigitalan kami bermula dengan di MIHAS dan pada tahun 2021 di situlah mulanya episod baru pendigitalan Matrix dan juga MIHAS, di mana 21 kami mengadakan MIHAS secara virtual 100%.
549 pempamer, 305 daripada luar negeri dan selebihnya daripada Malaysia. Dan telah menjana pendapatan sebanyak 2.13 bilion ringgit. Dan seterusnya kami telah memasuki satu pertandingan yang adakan di Accra, Ghana, yang dianjurkan oleh International Trade Center, agensi di bawah Pertubuhan Bangsa Bersatu, di bawah Best Use of Technology, dan Madrid telah mengalahkan Austria dan Kanada dan terpilih sebagai juara disebabkan kami menganjurkan MIHAS secara virtual. Alhamdulillah, dan episod seterusnya saya akan berkongsikan selepas ini. Okey, tadi Datuk dah menyentuh tentang pendigitalan yang kita lihat sebagai satu aspek penting untuk kelangsungan dalam cabaran ekonomi hari ini. Daripada secara maya, MIHAS diadakan tahun lepas dan kemudian secara hybrid. Dari segi rasionalnya, Datuk? Baik, tidak dapat dinafikan bahawa pendigitalan ini amat penting di dalam menghubungkan pengeksport Malaysia, komuniti pengeksport Malaysia dan juga pembeli pengimport di luar negara. Pada tahun ini, kami akan menganjurkan MIHAS daripada 7 hingga 10 September dalam bentuk hybrid, di mana pempamer kami iaitu sebanyak 1,000 daripada Malaysia dan 200 daripada luar negeri. Mereka ini akan berada secara fizikal di MyTech nanti. Sebagai pempamer, dan kita juga bagi peluang mereka untuk mempamerkan barang di dalam virtual digital platform. Kita menyediakan platform tu. Jadi tujuannya adalah, rasionalnya adalah untuk mereka ini mengadakan perbincangan dengan pagar-pagar pembeli di seluruh pelosok dunia. Sampai di Amerika Selatan kami lakukan padanan perniagaan tahun lepas. Jadi amat penting untuk kami meneruskan agenda besar ini kerana 3 agenda besar matrik adalah pendigitalan, kelestarian dan juga untuk kami berkongsi dengan pengeksport, komuniti pengeksport di dalam rangka pelan tindakan perdagangan nasional. Di situ kita akan membantu syarikat-syarikat Malaysia, terutamanya mikro dan perorangan kecil dan sederhana untuk explore market antarabangsa itu. Jadi penjelasan itu amat penting bagi kita. Okey, Datuk, kerana masa tidak mengizinkan, mungkin Datuk juga boleh kongsikan 4 hari lagi MIHAS akan bersama-sama dengan semua rakyat Malaysia ini. Apa agaknya sasaran dan juga harapan dari segi pengisiannya juga? Silakan. Sasaran kami pada tahun ini, edisi yang ke-18, MIHAS adalah sebanyak 1.9 bilion ringgit, di mana 2 komponen utama iaitu pameran MIHAS sendiri, di mana 1,200 pempamer, lebih daripada 1,200 pempamer akan berada di MyTech. Dan seterusnya kita akan membawa 200 pembeli daripada luar negara yang akan sampai pada 5 bulan. Dan 200 lagi pembeli akan dipadankan di dalam secara virtual. Dan 3 komponen yang penting adalah pameran itu sendiri, program penyumburan antarabangsa dan juga aspek anugerah MIHAS itu sendiri. Okey. Baik, Datuk, terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami di Malaysia hari ini untuk berkongsi tentang pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2022 7 hingga 10 September ini. Jangan lupa. Kita terus nak bersama dengan Fatri Yahya. Silakan, Fat. Baik, kita nak berkongsi pada anda ini tentang sawit sebagai punca rezeki meneruskan kelangsungan hidup pekebun kecil yang mesti memberikan inspirasi untuk anda. Dalam semangat meraihkan ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-65, Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komuniti KPPK telah menerbitkan klip video berdurasi 3 minit bertajuk Tanah Ini Milik Kita ataupun The Land Is Ours yang memaparkan kisah pengorbanan keluarga pekebun kecil memanfaatkan tanah mereka dengan menanam kelapa sawit. Dan penerbitan video ini tepat pada masanya untuk menunjukkan kepada dunia bagi membuka mata negara-negara yang mengenakan sekatan ke atas minyak sawit bahawa Malaysia mempunyai lebih 461,303 pekebun kecil dan tambahan 1.8 juta individu lagi yang kehidupan mereka bergantung sepenuhnya daripada rezeki yang dijana hasil sawit.
Video ini juga bertujuan untuk menutup ruang jentera propaganda barat, khususnya yang melemparkan dakwaan bahawa sektor peladangan sawit di negara ini dilakukan dengan musnahkan banyak kawasan hutan dalam negara. Melalui hasil karya ini, kita menyaksikan kisah 3 keluarga bagaimana si ayah, ibu dan anak perempuan mereka diberi kelulusan oleh pihak berkuasa tanah untuk mengusahakan tanaman kelapa sawit melalui prosedur yang betul, bukannya secara perrokaan haram seperti yang kerap dimomokkan melalui kempen anti sawit. Dan jalan cerita yang dipaparkan dalam video ini mengukuhkan justifikasi bahawa setiap pekebun di dunia ini mempunyai hak untuk bertani, mengusahakan tanaman apapun demi kelangsungan hidup. Satu jaminan di bawah Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai hak asasi petani dan rakyat yang bekerja di luar bandar atau United Nations Declarations on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP). Diterbitkan oleh Gerakan Global untuk memperjuangkan kebaikan minyak sawit, iaitu satu inisiatif di bawah KPPK. Klip video ini juga selaras dengan usaha kementerian dalam menegakkan deklarasi PBB dan seterusnya mempertahankan hak setiap pemilik tanah untuk bertani demi meneruskan kehidupan. Tambahan pula sekatan ke atas minyak sawit bukan sahaja melanggar deklarasi PBB tetapi juga menutup punca rezeki keluarga pekebun kecil. Jika kita imbas kembali, Kerajaan Malaysia pada tahun 2019 menghadkan pengembangan kawasan penanaman kelapa sawit tidak boleh melebihi 6.5 juta hektar. Pada tahun 2022, Malaysia membangunkan seluas 5.8 juta hektar kawasan penanaman kelapa sawit sama ada oleh pekebun kecil, syarikat peladangan besar dengan baki 700,000 hektar yang belum lagi diteroka bagi penanaman sawit. Walaupun sektor peladangan sering dianggap sebagai punca utama kemusnahan hutan dan perlu ditekankan bahawa pada tahun 2019 sebanyak 24% daripada keluasan tanah digunakan oleh sektor peternakan, manakala peladangan pula hanya sebanyak 29%. Daripada penebangan pokok untuk laluan kepada 29% keluasan ladang itu pula, perlu ditegaskan bahawa tanaman yang paling banyak menyumbang kepada pemusnahan hutan adalah kacang soya dengan sebanyak 19% keluasan, diikuti jagung 11%, kelapa sawit hanya 8%, sawah padi dengan 6% dan tebu 5%. Ya, sebelum memberikan manfaat untuk semua atas perkongsian ini, sawit untuk negara. Dah sampai ke hujung Jumaat yang tenang bahagia. Semoga ada inisiatif untuk terus majukan diri. Dan esok MHI berlintas dari langsung Floria Putrajaya bersama dengan Daya Bakar. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.